Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 25 Mac bersama saya Al-Muhsin Muhammad Nur dan berikut tajuk utama malam ini. Kerajaan perkenal pakej Rahmah Haji. Juga penemuan puluhan bangkai kucing, polis kesan suspek. Individu yang menerima tawaran ibadah haji pada tahun ini berpeluang menikmati pakej Rahmah Haji pada harga di bawah RM50,000 seorang. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Dr. Muhammad Naim Mokhtar berkata jemaah haji boleh mendapatkan tawaran perkhidmatan itu menerusi 23 syarikat pengelola jemaah haji yang berdaftar di bawah tabung haji. Menurutnya, inisiatif pakej Rahmah itu disambut baik oleh 23 PJH, malah ada yang menawarkan pakej haji serendah RM43,000 dan RM45,000 bagi seorang jemaah. Kita lancarkan juga pakej Rahmah. Saya sebut tadi untuk ke 23 pengelola jemaah haji ini untuk dapatkan satu pakej yang kurang daripada RM50,000. Jadi alhamdulillah lah saya dah pergi keseluruhan 23 booth tadi itu yang mewakili 23 PJs tadi. Alhamdulillah mereka disambut baik saranan kita dan ada yang offer tadi dalam RM43,000, RM45,000. So jadi alhamdulillah kita dengan tawaran pakej yang kurang daripada RM50,000 ini kita harap akan lebih ramai lah yang akan hadir ke sini dan mengambil tawaran-tawaran yang disediakan. Beliau ditemui selepas melancarkan karnival pengelola jemaah haji bagi tahun 1444 Hijrah di Movenpick Hotel Convention Centre MHCC Sepang. Sementara itu, dalam perkembangan berlainan, Datuk Dr. Muhammad Naim memaklumkan Malaysia masih menunggu kelulusan daripada Kerajaan Arab Saudi berhubung permohonan untuk mendapatkan tambahan 350 kota haji pada tahun ini seiring peningkatan populasi negara. Terdahulu, karnival pengelola Jemaah Haji 1444 Hijrah dilancarkan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Dr. Muhammad Naim Mokhtar di Movenpick Hotel and Convention Centre KLIA Sepang. Karnival julung kali itu dianjurkan bagi memberi peluang kepada bakal jemaah haji mengenali dengan rapat 23 PJH yang dilantik Lembaga Tabung Haji TH. Datuk Dr. Muhammad Naim berkata pihaknya komited dalam memastikan urusan dan perkhidmatan haji kepada jemaah haji negara sama ada muasasah maupun pakej pada setiap musim adalah pada tahap terbaik. Beliau berkata setiap lantikan pengelola jemaah haji sudah melalui proses penilaian dan saringan serta standard tertentu yang perlu diikuti sebelum mereka memperoleh lesen secara sah. Dengan cara mereka ini mengenali pengelola jemaah haji yang telah diberikan lesen oleh oleh tabung haji, kita harapkan supaya supaya rakyat akan mengenali yang genuine punya agensi. Seperti mana yang rakan-rakan media sedia maklum, banyak berita yang menyebut tentang mereka yang ditipu oleh ejen-ejen ataupun agensi yang tidak bertanggungjawab. Jadi ini adalah sebahagian daripada inisiatif yang dibuat oleh Tabung Haji dan Bumiputera untuk memastikan kita dapat kurangkan. Tegas Datuk Dr. Muhammad Naim, kerajaan memandang serius kes penipuan membabitkan rakyat Malaysia yang ingin menunaikan ibadah haji dan bagi menangani perkara itu pihaknya sentiasa bekerjasama dengan Tabung Haji, TH, polis serta syarikat berdaftar di bawah Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya (MOTAC). Karnival pengelola jemaah haji dianjurkan Tabung Haji dengan kerjasama Persatuan Syarikat Pengendalian Pelancongan Malaysia Bumiputera yang berlangsung selama 2 hari sehingga esok. Pelbagai aktiviti dan program bermanfaat dirangka termasuk simulasi haji, aktiviti praktikal ibadat haji dan program bual bicara yang memfokuskan topik perjalanan dan ibrah haji selain turut menyasarkan 5,000 kehadiran pengunjung. Turut hadir pada pelancaran karnival itu Pengarah Urusan Kumpulan dan Ketua Pegawai Eksekutif TH, Datuk Seri Amrin Awaluddin.
Sultan Johor Sultan Ibrahim almarhum Sultan Iskandar bertitah mencadangkan tanah-tanah orang asli di negeri itu dijadikan tanah kesultanan. Baginda bertitah hal ini bagi memastikan ia lebih terbela di bawah enakmen yang tersedia. Menerusi satu hantaran di Facebook, Baginda bertitah kawasan orang asli dan sempadannya telah ditentukan oleh kerajaan negeri sejak zaman almarhum Sultan Abu Bakar lagi. Titah Baginda di samping enakmen tanah kesultanan, penguatkuasaan sedia ada juga harus dipergiatkan ke atas sebarang salah laku. Langkah-langkah perlu diambil bagi mengelakkan orang asli diambil kesempatan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Ini kerana ada dalam kalangan orang asli dieksploitasi bagi menceroboh tanah demi kegiatan haram seperti tanaman kelapa sawit, memotong kayu kayan yang bernilai serta memburu binatang liar. Titah Baginda, orang asli di Johor dijaga baik oleh pihak kerajaan yang menyediakan pelbagai kemudahan untuk kehidupan mereka seperti jalan raya, perumahan, sekolah serta surau. Malah sesetengah penempatan orang asli turut mempunyai kemudahan internet. Namun ada pihak yang tidak bertanggungjawab mengambil kesempatan ke atas golongan ini mengeksploitasi mereka dalam kegiatan yang tidak sah di sisi undang-undang. Badan bukan kerajaan, NGO, syarikat korporat mahupun penderma disaran untuk menyelaraskan agihan bantuan kepada Yayasan Kebajikan Negara YKN bagi mengelak berlakunya pembaziran makanan ketika Ramadan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata dengan kaedah itu, sumbangan juadah berbuka atau persiapan menyambut Aidilfitri dapat disampaikan terus kepada golongan sasar. Maka saya ingin menyarankan kepada syarikat-syarikat dan juga individu yang mahu menyumbang, kita selaraskanlah melalui Yayasan Kebajikan Negara, kita selaraskan dengan MAMIM dan JAWI kerana kita mahu supaya sumbangan-sumbangan itu sampai kepada kumpulan sasar yang sebenarnya. Beliau berkata demikian ketika berucap sempena program Singgah Moreh yang diadakan di Anjong Kembara, Pusat Transit Gelandangan Kuala Lumpur. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid berkata, YKN mengalu-alukan syarikat korporat, NGO atau individu untuk bersama yayasan itu bagi menyumbang wang tunai, barangan atau mengadakan program kerjasama strategik bagi membantu mereka yang tidak bernasib baik. Katanya, setiap sumbangan tunai akan diberikan resit pengecualian cukai di bawah subsection 44 Fasal 6 Akta Cukai Pendapatan 1967. Dalam pada itu mengulas mengenai masalah gelandangan di negara ini, Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah itu berkata, jumlahnya tidak pernah menurun sejak dulu lagi, namun ia tidak meningkat secara mendadak. Katanya disebabkan itu, satu pelan jangka panjang akan dilaksanakan bagi mengekang daripada golongan berkenaan terus bertambah di negara ini. Polis dah mengesan individu yang dipercayai terlibat dalam kes penemuan puluhan bangkai dan rangka kucing di sebuah rumah sewa di kondominium Bayu Tasik, Bandar Seri Permaisuri Ceras, Ibu Negara pada 11 Mac lepas. Ketua Polis Daerah Ceras ACP Zam Halim Jamaluddin berkata pihaknya menerima laporan berhubung kejadian itu pada 13 Mac lepas. Kertas siasatan telah dibuka mengikut Seksyen 428 Kanun Keseksaan kerana melakukan khianat dan membunuh haiwan. ACP Zam Halim mengesahkan telah menerima laporan polis daripada pemilik rumah sewa berkenaan dan siasatan sedang dijalankan termasuklah mengenal pasti suspek terlibat. Semalam, Persatuan Haiwan Malaysia MAA menerusi akaun Facebooknya mendedahkan tentang penemuan puluhan rangka, organ dan bangkai kucing di dalam sebuah rumah yang disewa oleh seorang lelaki berusia 31 tahun di sebuah kondominium di Bandar Seri Permaisuri Ceras. Perbuatan itu terbongkar selepas jiran-jiran di kondominium berkenaan membuat aduan berhubung bau busuk dari rumah itu. Sehubungan itu, MAA menggesa Jabatan Perkhidmatan Veterinar melakukan siasatan menyeluruh dan komprehensif berhubung perkara berkenaan. Suri rumah terlantar. Alhamdulillah bertemu lagi. Terlantar di atas katil dan tidak mampu bergerak.
Itu dugaan Ramadan yang dihadapi seorang suri rumah di Kampung Pida 5, Kodiang. Haslinda Hashim, 32 tahun, disahkan menghidap kanser saraf September lalu. Menurut Haslinda, Ramadan kali ini cukup berbeza. Jika sebelum ini dia akan menyiapkan jawadah berbuka dan sahur untuk mereka sekeluarga, kini dia hanya mampu melihat suami, anak serta ibu dan bapanya mengurus segala makan dan pakainya setiap hari. Menceritakan kembali permulaan penyakitnya, Haslinda berkata, pada mulanya dia hanya berasa sakit di seluruh badan dan kemudiannya dia ke Hospital Sultan Abahiyah HSB di Alostar untuk pemeriksaan lanjut. Selepas melakukan ujian MRI, doktor pakar memaklumkan tulangnya reput dan menghidap kanser saraf tunjang. Haslinda seterusnya diminta melakukan rawatan radioterapi di Hospital Pulau Pinang. Kira lepas buat radioterapi yang pertama ni kan, boleh jalan ni, boleh bangkit jalan ni lah. Lepas tu dah start bulan sebelah tu lah. Sakit tu rasa, tiba rasa lemah kan. Mula sebelah lah, tak rasa tu semua. Lepas tu mai bulan ni pula. Lepas tu terus jalan lah. Suaminya Muhammad Rizwan Saad, 36 tahun yang bekerja sebagai juru elektrik dengan pendapatan RM1,200 sebulan, tidak mampu menampung kos rawatannya. Malah susu formula khas yang perlu diminum telah meningkat harga, selain perbelanjaan ubat dan lampin pakai buang yang menelan kos lebih RM1,000 sebulan. Katanya dia sebab setiap kali anaknya Muhammad Afiq Akmal Muhammad Rizwan, 4 tahun, mengajaknya keluar untuk bermain di luar rumah. Kadang-kadang dia ajak main dengan dia kan. Dia nak jalan keluar kan. Tapi tak boleh. Nak buat apa macam mana kan. Kadang suruh ajak tuan dia kan. Untuk dah main kata. Sama mama sakit tak boleh bangun kata. Sementara itu, menurut ibunya, Salmia Omar, 61 tahun, setiap hari dia akan mencuci badan dan menyuapkan anaknya itu makan kerana Haslinda tidak dapat bergerak. Kudrat warga emas yang semakin uzur tidak mampu untuk mengangkat Haslinda untuk mandi atau ke bilik air. Nak badan saling pempos kan. Gitu je lah setiap hari. Dia boleh makan kan. Gitu lah pagi, tengah hari. Sekarang kan makan petang tu. Malam. Gitu lah minta ubat. Orang sakit gitu dia buat kan. Kalau contohnya dia tu dia buat. Tak dan masih dia buat. Tapi dia buat sikit bawah tu je. Tak nak buat. Dia tak nak angkat dengan tangan. Dia tu buat dalam bawah tu. Kalau dia dan, tak dan tinggal buat juga kan pakcik. Tapi nak calih apa, kena dua orang calih lah pakcik sama buat kan. Calih. Ya. Itu lah setiap hari. Bagaimanapun, kisah pilu ditanggung Haslinda mendapat perhatian Persatuan Kanser Survivor Malaysia (CSM) yang mengunjunginya dan memberi sinar Ramadan. Pengurusinya Zuraini Kamal berkata, CSM prihatin dengan penderitaan ditanggung Haslinda, terus membawa kursi roda khas untuk memudahkan pergerakannya. Kepada ingin membantu, sumbangan boleh disalurkan ke Bank Simpanan Nasional BSN Haslinda Hashim di nombor yang tertera atau menghubunginya di talian 017-581-7901. Bagi 3 beradik yatim piatu, Ramadan pertama tanpa ibu bapa amat memilukan. Kesedihan itu bagaimanapun sedikit sebanyak terubat apabila mereka layak menerima pampasan caruman Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso hari ini. Nur Ain Fitriyah, 17 tahun dan 2 adik lelakinya, Muhammad Azli Muayyad, 7 tahun dan Muhammad Adami Najmuddin, 13 tahun, kehilangan ibu bapa mereka, Rosita Mamat, 41 tahun dan Ahmad Arsad Mamat, 51, akibat kemalangan jalan raya pada 20 Januari lalu. Ibu saudara mereka, Nur Hayati Mamat, berkata, insiden itu turut menyebabkan Nur Ain Fitriyah dan Muhammad Adami Najmuddin cedera parah dan terlantar sehingga hari ini. Suri rumah itu memberitahu pemberian pampasan perkeso itu amat bererti buat 3 anak saudaranya itu untuk menampung pembelajaran mereka nanti. Lebih lagi nak raya ni kan memerlukan banyak perbelanjaan lah untuk anak-anak semuka. Boleh membantu dia. Kos-kos perbelanjaan dia lah. Pampers, makanan, terutama kira pampers lah yang perlu, yang wajib ada.
Okey. Jadi kita akan jaga amanah. InsyaAllah saya akan jaga amanah ni sebaik mungkin. Doakan semoga saya dapat menjaga amanah dengan baik. Terdahulu mereka menerima kunjungan pengarah Perkeso Terengganu Fariha Cik Husin di rumah mereka di kampung Bukit Depu, Kuala Terengganu hari ini. Nur Hayati berkata walaupun mereka hanya bergantung dengan pendapatan suaminya sebagai pemandu lori, mereka akan menjaga amanah menjaga 3 anak saudara yatim piatu itu. Nur Ain Fitriah pula berkata pemberian pampasan Perkeso itu amat berarti buat dia dan adik-adiknya untuk meneruskan kehidupan. Tambahnya, allowance bulanan itu akan digunakan mereka untuk meneruskan pembelajaran hingga ke Menara Gading. Saya rasa sukalah dan gembira sebab dapat bantuan daripada pihak Perkeso. Dengan itu beban saya dan keluarga dengan mak saudara kuranglah sikit. Lepas tu saya nak berterima kasih banyak-banyak sebab bagi bantuan ini. Ketiga-tiga anak yatim piatu tadi juga layak untuk mendapat faedah pencen penakat yang berbentuk pencen bulanan sebanyak RM579 sebulan yang akan masuk ke dalam akaun penjaga sehinggalah anak-anak ini berumur 21 tahun atau bukan lagi di bawah tanggungan atau sehingga mereka memperolehi ijazah yang pertama. Perkeso Terengganu juga akan mengambil ketiga-tiga beradik itu menjadi anak angkat ke-12 agar kebajikan dan pendidikan mereka terjaga. Dalam pada itu, beliau berkata Perkeso Terengganu telah memproses 550 kes tuntutan pampasan melibatkan nilai keseluruhan RM1.78 juta sejak awal tahun ini. Jualan juadah Ramadan hanya sekitar RM2.50 hingga RM5. Namun Bazar Ramadan Rahmah di Taman Persisiran Ipoh Riverfront belum mendapat sambutan daripada orang ramai. Tapak yang menempatkan hampir 30 peniaga itu sunyi dan lengang tanpa pengunjung berbanding lokasi Bazar Ramadan lain walaupun pada cuti hari Minggu. Dakwa peniaga, promosi dan hebahan yang kurang mengenai Bazar Ramadan Rahmah di kawasan berkenaan menyebabkan bazar itu tidak dapat menarik kehadiran orang ramai. Ujar mereka, walaupun lokasi bazar tersebut terletak di kawasan yang lebih dikenali sebagai tapak niaga night market yang terkenal pada setiap Jumaat, Sabtu dan Ahad, namun tidak mendapat sambutan sebagai Bazar Ramadan. Peniaga Popia, Mat Fazril Mat Rabu berkata, jualan di Bazar Rahmah tersebut sangat kurang berbanding Bazar Ramadan di lokasi lain. Sale tu dia macam kurang sikit lah. Macam orang tak berapa ramai lagi pengunjung semua. Nasib yang sama dialami peniaga mi goreng Muhammad Izzat Muhammad Nur Hisham yang baru kali pertama berniaga tahun ini. Permulaan ni okey, adalah beli-beli semua. Dapat untung berapa sehari? Agak-agak langgaran. Anggaran dalam 8 bungkus yang tu lah. 8 bungkus? Kalau 4 macam tu. Untuk sehari? 8 bungkus je? Sebab kurang sini, sambutan kurang. Okey, kalau kata berterusan sampai lebih pada seminggu. Menurut peniaga, melihat hasil jualan yang perlahan, mereka terpaksa mengambil inisiatif sendiri mengiklankan jualan di laman sosial. Justru mereka mengharapkan pihak terlibat untuk membantu mempromosi Bazar Ramadan Rahmah di Ipoh Riverfront yang terkenal sebagai pusat tarikan pelancong. Saya harap tempat ni boleh naik semula dan pengunjung pun ramai datang sebab banyak juga makanan ni. Harga pun murah sebab Bazar Ramadan Rahmah kan. Ada menu ramah, memang setiap vendor dekat sini ada menu ramah mereka masing-masing. Seramai 40 warga emas di Pusat Jagaan Siti Nur Aini di Kajang menerima kunjungan serta sumbangan tajaan iftar dari Yayasan Maghfirah. Pengurus projek Teras Kebajikan Muhammad Syafiq Muhammad Hafizi berkata inisiatif itu merupakan sebahagian daripada usaha yayasan bagi menyantuni seramai mungkin golongan sasar melalui pelbagai bentuk bantuan sempena Ramadan tahun ini. Dengan tema berkongsi rezeki, manisnya memberi, Muhammad Syafiq berkata, kempen raikan Ramadan yang memasuki tahun kedua itu tidak hanya tertumpu di sekitar Bangi dan Kajang sahaja, malah turut diperluas di beberapa kawasan dan negeri lain yang dibantu skuad Kita Bantu, iaitu sukarelawan Yayasan Maghfirah
yang berada di seluruh negara. Antara lokasi agen sumbangan ialah di Pusat Kebajikan, Warga Emas, Anak Yatim, Asnaf dan Golongan Orang Kelainan Upaya OKU. Bukan sekadar di sini saja, sepanjang bulan Ramadan ni kita banyak juga sasarkan selain pada Warga Emas, turut juga diserta dengan golongan-golongan anak yatim, Asnaf dan juga seperti golongan OKU. Jadi antara sasaran yang kita nak capai sepanjang bulan Ramadan ialah kita nak santuni seramai yang boleh daripada golongan yang kita dah sasarkan, di mana tahun ni saja kita boleh kata mencecah 10,000 pack yang kita akan agihkan kepada masyarakat yang memerlukan. Tambah Muhammad Syafiq, selain program utamanya iaitu Tajahan Iftar, Yayasan Maghfirah turut melaksanakan agihan berupa barangan keperluan asas dengan anggaran 100 ke 150 keluarga asnaf dan B40. Turut dirangka beberapa program mega lain termasuk Majlis Amal Maghfirah yang bertujuan meraihkan 300 golongan asnaf terdiri daripada anak yatim, pelajar tahfiz dan pelajar program Sahabat Al-Quran. Sini saya dapat bersama-sama lah dengan warga emas kat sini. Warga emas saya yang semuanya lelaki, lebih kurang dalam 40 orang kesemuanya. Dan saya dikabarkan mereka memerlukan penjagaan yang tertentulah, penjagaan khas. Dan saya lihat mereka di sini memang memerlukan sokongan. Sokongan itu bermaknanya daripada segi kehadiran kita, daripada segi kita datang untuk berbual-bual dengan mereka, itu pun satu bentuk sokongan juga. Apatah lagi dalam bulan Ramadan ini, di samping menjalani ibadah puasa, ya, kita dapat berbuka puasa bersama-sama dengan mereka. Yayasan Maghfirah turut mengagihkan bantuan Ramadan ke negara Timur Tengah seperti Mesir dan Lebanon dalam menyalurkan bantuan kebajikan kepada pelajar Malaysia yang memerlukan. Hubungan Putrajaya Riyadh diperkukuh. Bertemu lagi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang menamatkan lawatan rasmi 3 harinya ke Arab Saudi hari ini menganggap negara itu sebagai negara utama bagi Malaysia di Asia Barat. Ia adalah negara luar ASEAN pertama dilawati secara rasmi oleh beliau sejak menyandang jawatan Perdana Menteri ke-10. Memetik laporan bernama, Datuk Seri Anwar berkata beliau amat menghargai undangan ke negara itu daripada Kerajaan Arab Saudi. Perdana Menteri berkata Malaysia dan Arab Saudi menjalin hubungan akrab dalam hal diplomatik, urusan perniagaan, perbankan serta kegiatan Islam dan beliau mahu ia terus dipertingkatkan. Beliau berharap melalui hubungan baik ini, Malaysia dapat memperoleh manfaat daripada beberapa gagasan baharu Arab Saudi yang akan menjadikannya bukan sahaja sebagai markas haji dan umrah tetapi juga tahap pemacuan keilmuan dengan wawasan 2030 yang digagaskan Putera Mahkota Muhammad Salman Abdul Aziz As-Saud. Sepanjang lawatan itu, Perdana Menteri diiringi Menteri Luar Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir serta Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fazil. Datuk Seri Anwar dan delegasi berlepas ke Kuala Lumpur daripada lapangan terbang antarabangsa Putera Muhammad Abdul Aziz pada jam 12.30 pagi waktu tempatan hari ini. Beliau dijadual mengadakan lawatan rasmi sehari ke Kemboja 27 Mac ini. Hampir 100,000 jemaah dapat menunaikan solat Jumaat pertama dalam bulan Ramadan di Masjid Al-Aqsa. Ibadah itu berjalan lancar dan aman di sebalik ketegangan memuncak di tebing barat. Orang ramai bertalu-talu masuk melalui pintu Bab Al-Silsilah dengan membawa sejadah sendiri. Walaupun solat dilakukan tanpa sebarang insiden, namun tetap wujud kebimbangan dalam kalangan jemaah. Ketika solat, Israel turut mengarahkan lebih 2,000 anggota polisnya berkawal di kota itu. Minggu lalu, Hamas memberi amaran kepada Israel bahawa ia akan bertindak balas terhadap sebarang pelanggaran perjanjian di masjid berkenaan pada bulan Ramadan. Sebelum ini, setiap tahun berlaku pertempuran ganas antara rejim Zionis dan rakyat Palestin, terutama pada bulan Ramadan. 2 migran ditemui mati lemas dalam satu gerabak kereta api barang yang penuh sesak dengan warga asing. Manakala 13 orang lagi segera dibawa ke hospital. Kejadian berlaku di sempadan Amerika Syarikat, Mexico di Texas. Pihak Keselamatan Uvalde, Texas menerima panggilan kecemasan yang menyatakan ada kematian migran.
Pegawai parol sempadan negara itu segera menghentikan kereta api selepas mendapat panggilan berkenaan. Pihak berkuasa percaya insiden itu ada kaitan dengan penyeludupan manusia. Mangsa maut juga dipercayai akibat kepanasan gerabak berkenaan ekoran ketika ini cuaca panas melanda Texas. Lokasi ini berlaku berhampiran dengan kawasan kejadian sama yang mengorbankan 53 migran yang ditemui dalam sebuah truk juga maut akibat kepanasan. Ketika ini pihak berkuasa Amerika Syarikat berhubung dengan Konsulat Meksiko bagi memastikan warga negara mangsa. Sekian untuk malam ini. Ikuti banyak lagi kandungan menarik berita Al-Hijrah menerusi platform media sosial seperti Facebook, Twitter, YouTube, Instagram dan TikTok. Juga layari alhijrahnews.com untuk laporan berita dalam dan luar negara serta artikel eksklusif. Saya Al-Muhsin Muhammad Noor, satukan ummah dengan ilmu bagi memperkasa Malaysia Madani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.